kita bina keluduk, bina kotak keluduk untuk kita punya tandaan keluduk. Jadi tuan-tuan sebagai peternak keluduk, mungkin tuan-tuan berada dalam dua perkara yang berbeza. Mungkin tuan-tuan sebagai peternak dan pengeluar hasilan keluduk, ya, contohnya macam madu ataupun gitu. Tapi bila katakan tuan-tuan dah terjumpa dalam keluduk, tuan-tuan mungkin terjerumus untuk kata pelihara keluduk, pelihara hasilan keluduk, juga menjual koloni keluduk ataupun sebagai menjual peralatan ataupun kotak keluduk seperti giliran, ya, yang jadi boleh jadikan satu sumber pendapatan. Jadi bila katakan kita tuan-tuan ingin ataupun terlibat dalam penjualan ataupun sebagai pembekal kepada orang koloni keluduk, tuan-tuan ada koloni keluduk, tuan-tuan kena tahu macam mana nak jadikan koloni keluduk tu jadi daripada satu mungkin jadi dua, daripada dua mungkin jadi empat. Itu caranya, baru kita boleh pindahkan. Jadi kita harap kita punya stok ataupun koloni keluduk di tempat kita yang kita pelihara tu kita kembangkan dengan apa yang kita ada, ya. Okay. Satu adalah kita kata gunakan kotak tunggal. So, kotak tunggal ni kita biasa kalau bagus sekali kita gunakan kayu yang tebal yang bukan berbawah. Ya. Sama ada papan ni tuan-tuan gunakan papan kayu kapur ataupun kayu merah. Ya. Kayu kapur ni mahal tapi gunakan kayu ni yang tak berawat. So, tebalnya paling tidak lebih kurang dalam 2 cm papan ni gunakan. Ya. Ukuran dia saya kata, jadi ukurannya adalah 8 inci kali dengan 8 inci. Tinggi dia lebih kurang dalam 6 inci. Okay. Tapak dia 11 inci. Ya, tapak bawah dia. Okey. Ini kotak kita kata kotak induknya. Okey. Selepas tu katakanlah yang kita ternak adalah keluduk jenam daripada spesies Gitama. Gitama kita kata kotak topping dia perlu lebih kurang dalam tebal dinding ni 2,5 inci saja. Jangan lebih daripada 2,5 inci. Kerana kalau 2,5 inci kita buat sampai 4 inci, nanti akan datang dia akan buat madu juga. So, jadi kita akan tambahkan jet macam ini adalah satu kaedah kita kata kotak tunggal dan topping. Okey. Yang kedua adalah kotak mustafahat. Ya, maksudnya dalam kotak ni ada kotak lain, ya. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita buat dalam kotak tunggal ni yang kita dah buat lebih kurang dalam 8 inci kali 8 inci kali 1 inci, ya. Kita buat kotak luar dia, ya, kotak dalam dia. Jadi ukurannya 6 inci kali dengan 4 inci. So, kita sambungkan dia. Kalau mungkin saya gunakan ni, tuan-tuan guna tekul besi dengan paku pun tak apa, ya. Jangan kata, cik boleh lah pakai tu, dia kata cepat. Saya kata tuan-tuan boleh gunakan atas kredit itu sendiri. So, yang kotak ni, yang kecil ni kita akan masukkan dalam dalam ni. Jadi koloni keluduk tu kita akan masukkan dalam kotak yang dalam. So, di antara beza dalam ni kita ada ruang kosong. Ruang kosong ini yang akan menjaga kotak dalam tu daripada alam semula jadi. Contohnya dia tak akan ada repot daripada serangan cuaca, ya, lembab. Jadi akan yang rosak adalah di luar, ya. Yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana kita buat modular, ya. Modular saya kata tadi adalah satu kotak yang simple lah, siapa-siapa boleh buat. Yang mudah kata bahasa kita gunakan kayu 32 daripada kedai yang tuan-tuan beli, ya. Just potong lebih kurang dalam 6 inci kali 6 inci. So, kita sambungkan macam ni, ya. So, ini yang saya dah siap sambung. Kerana dia tebal, tuan-tuan kena pakai paku yang besar sikit. Sebab kalau pakai kecil, tuan-tuan tak ada guna. Sambung dia. Kali pertama, memang kita buat macam ni, ya.
Kita tak boleh guna gun sebab gun dia punya tu pendek sangat. Dan kita buat sambung kali yang ketiga macam ni. Okay. Ini kita kata blok yang tengah-tengah. Ya? Ini kita ada satu tapak untuk bawah yang kita akan letak koloni telur nanti. Ini ada kotak tengah je, jadi kita perlu buat intren, lubang untuk dia masuk. Jadi lubang masuk ni digunakan untuk bila kita pindahkan telur tu, ini adalah lubang untuk dia masuk. Sebab itu yang ini adalah tapak dia ataupun kita ada benda. Ini adalah torek dia tengah. Dan yang ini satu adalah kepala dia. Okey. Okey. Dia ada 3 bahagian. Andai kata nanti tuan-tuan pelihara ni dia dah penuh ya. Sel perindukan dah sampai kat sini. Aduh. Tuan-tuan kena buat ni lagi satu, tambah atas dia. Ya. Ya, tambah kat atas dia. Ya, jadi mungkin jadi 4 ataupun jadi 5. Akhirnya nanti bila katakan ni dah penuh, tuan-tuan cuma tarik ini je. Ya. Tarik ini, ya. Tambah yang kosong, tambah blok yang kosong, tutup balik. Yang ini, ya, ada sel perindukan betul, ada anak dia. Okey. Tuan-tuan kena buat tapak yang baru, ya, letak dekat tapak yang baru. Macam ni. Dan bagi penutup dia. So, bila kita katakan ini dah penuh, kita pindahkan kat sini ataupun yang ni dah penuh. So kita ambil yang baru, ya, yang lama, letak yang baru, yang lama letak. Okey. Otomatik kita akan dapat 2. Nah, tak payah tuan-tuan buat nak pecahkan, tak payah. Just tarik drawer ni, nampak? Ini kotak yang lama, ya. Dia dah penuh kan? Okey. Tarik drawer ni yang dah penuh daripada sini, daripada kotak yang lama. Ini dah penuh. Pindah tempat yang baru, bagi dia kotak yang baru. Stop. Yang ini kotak yang lama, yang baru katakan dia dah penuh, tambah lagi satu kotak. Okey, jadi akan begini macam ni. Itu kerja tuan-tuan. Tapi bila nak pindahkan ni, tip dia mesti kita kena tahu yang ini kotak ni tengah aktif. Dia tengah baik. Dia kita tengok dia punya pipo ataupun koloni keluar masuk dia banyak lebih daripada 50 ekor ataupun 60 ekor. Yang kedua, kena pastikan bila nak pecah, nak tarik drawer tu, sumber kat luar ni banyak tak? Sumber makanan dia. Kena pastikan sumber makanan kat luar tu banyak. Tengah banyak baru kita tarik drawer. Kalau tak banyak jangan tarik drawer. Ada ini apa mempengaruhi sumber makanan dalam kotak. Ini kita panggil kotak ni adalah kotak single, kotak tunggal, ya. Kotak tunggal. Kotak tunggal ni kita boleh gunakan sama ada untuk koloni torosika ataupun utama. Okey. Kotak tunggal kita gunakan kata papan ni lebih kurang dalam 6 inci kali dengan 12 inci, ya. Maksudnya atas ni, ya, 8 inci tinggi dia, dalam tu lebih kurang dalam 7 inci panjang dia. Sebab panjang dia lebih kurang dalam satu kaki ataupun 30 cm, ya. Okey, kita sambungkan, ya. Okey, saya cuma sambungkan ini. Bila tuan-tuan nak sambungkan ni, yang terakhir, ya, sambungan terakhir, jangan matikan. Maksudnya tuan-tuan cuma sambung secara kita kata sambung secara tak tetap, ya, jangan dimatikan penyambung. Okey, kalau katakan paku sekadar dia boleh melekat saja. So, tuan-tuan boleh paku dia satu paku ataupun 2 paku. Okey, satu paku. Ya. Lepas tu kita buat dia punya lubang dia. Kenapa? Ya. Bila kita pindahkan nanti, bila kita pindahkan koloni nanti dalam kotak ni, kita akan letak koloni ni dekat ujung. Okey, dekat ujung sini. Ya. Sebelah ujung. Pada di tepi.
Di bawahnya ada tempat dia untuk buat letak kantung madu. Nanti apabila kita tengok koloni dah cukup stabil, kerana yang ni kita boleh buka tutup, ya. Boleh buka tutup. Okey. So bila boleh buka tutup macam ni, kita tengok dia dah boleh tutup. Okey, katakan kita buka dia tutup, dah penuh kan. Yang ni kita boleh pecahkan masa ada masuk dalam kotak modular, ataupun kita pindahkan dia masuk dalam kotak smart card yang ni, ya. Ikut total yang tuan-tuan ada. Cara dia cuma tuan-tuan yang ni kita tak matikan, betul tak? Dah cabut. Kita nampak dalam dia. Okey. Mudah untuk kita ambil pisau dan kita potong anak dia dan kita bagi dua. Jadi anak seperindukan yang sesuai untuk kita pecah dua mesti lebih daripada 7. Mungkin sampai 14 ataupun 15, lagi banyak lagi bagus. Jangan ada baru 4 tuan-tuan potong jadi 2. Jadi tinggalkan kat bawah 2, kita ambil 2. Kalau itu tak stabil. Jadi can ataupun harapan untuk dijadi tu agak tipis. Kita pastikan anak tu dah cukup tebal. Biasanya kalau kotak macam ni, ya, dia lebih kurang dalam 6 inci dia punya besar, dan dia punya tebalan ikut. Kalau yang dah aktif lebih daripada 7, mungkin dari 8 ataupun 10 ataupun 14 keping sel perindukan, yang itu kita boleh pindahkan. Maksudnya kita akan potong jadi 2. Kata boleh jadi tak boleh jadi? Boleh jadi kerana ada cara dia. Bila kita nak pecahkan, kita kena pastikan, saya kata koloni itu kuat. Yang kedua, bila pecahkan, orang kata satu koloni yang kita ambil ada ratu. Satu sel perindukan yang kita ambil tak ada ratu. Jadi boleh jadi tak ada. Jadi dengan syarat, andai kata yang sel perindukan yang tuan-tuan potong tu nak pindah dalam kotak yang baru, kena pastikan ada sel ratu dalam tu, baru boleh pindahkan. Kalau tak ada sel ratu, just tuan-tuan potong tak tengok ada sel ratu tak ratu, tak ada ke tak ada, tuan-tuan pindahkan je. Mungkin harapan untuk jadi tu agak tipis. Okay? Okay, jadi ini contoh kotak tunggal. Just tuan-tuan kena sambungkan macam ni je, sambung tak kekal, kerana mudah untuk tuan-tuan untuk pindahkan. Okay? Jadi yang ini juga tuan-tuan boleh buat penutup dia. Okay? Ini saya tunjukkan tentang macam mana biasa orang buat kotak topping. Kotak topping ni pelbagai, ya. Tapi saya kata kotak topping, katakan kalau kita kata kita pelihara adalah spesies daripada Itama, tu ini adalah saiz sensual, lebih kurang dalam 2,5 inci saya tinggi dia. Ya, kalau katakan kotak topping itu adalah kotak Thoracea, kita boleh buat 4 inci. Sebab kalau kita tuan-tuan gunakan kotak topping yang 4 inci, dia akan buat sel madu duduk kat sini, bukan dekat lantai topping. Ya, itu masalah kita. Jadi kena buat tipis. Ini kotak topping untuk tuan-tuan sama ada letak dalam kotak yang tuan-tuan buat ni, kotak macam ya. Tuan-tuan letak begini, ya. Jadi yang ini katakan, kata boleh tak orang kata dalam kotak modal boleh tak kotak topping? Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang orang kata dah lah macam ni tak naklah kalau letak kotak topping. Ya, boleh tak macam ni. Ganda-ganda ataupun 3 ganda, tak ada masalah. Ya. Okey. Ini satu tip. Kadang-kadang orang kata saya dah letak saya tepi dia, kenapa dia tak nak naik? Okay? Dah letak, dia kata dah lama dah tapi tak mau naik. Okay. Tip dia, kalau katakan tuan-tuan baru pindahkan daripada kotak yang lama pergi daripada kayu dalam kotak yang baru, ya? Kena pastikan bawa sekali daripada kantung madu ataupun kantung bibit letak dekat atas. Okay? Okay. Yang kedua, andai kata tak ada kotak, ya, bohongkan dia sekejap, ya. Cari bekas plastik macam ni, bulat ke 4 segi ke yang tuan-tuan dapat daripada jemputan kerja kami tu, bekas gula-gula tu. Okey, kita bila dah letak ni, letak dekat atas. Ya. Supaya lulut tu bertanggapan kotak atas tu kecil je. So bila kotak atas kecil, dia cepat naik atas. Jadi bila dah penuh ke atas, tarik ni letak. Dah tak payah pasang lagi dah. Tu 2 tip lah. Ya. Macam mana kita nak tunjuk naik atas. Pertama, kita kena bawa sekali dia punya
vibrate ataupun kantong madu dalam kotak yang kita letak, ataupun kalau tak nak, kita kecilkan lubang atas tu dengan penutup. Ya. Okey, baru kita. So, bila kita katakan nak buat pizza, kita kena bersedia dengan apa yang ada. Skater halus, kita ada scraper dan kita ada tool. Ya. Sebab tool ni kita gunakan untuk pecahkan koloni. Skater ni kita akan gunakan nanti masa kita potong kantong madu ataupun kantong bibir. Yang ni kita gunakan untuk kita putuskan seperindukan daripada kayu dia. Ya. Okay. Sebelum kita buat, ya, kita kena sediakan awal-awal. Oleh kerana kita pindahkan dulu daripada rumah yang lama, ya, dalam batu kayu ke dalam rumah yang baru, dia tak reti nak masuk. Ya. Dia tak reti itu rumah dia. Jadi macam mana kita nak ajar? Kita bawa pintu dulu. Maksudnya ini adalah entry ataupun pintu masuk peluru, ya. Yang ini kita kena pindahkan dia dulu dalam rumah yang baru supaya dia tahu itu adalah rumah dia. Boleh ya? Ya, mungkin cara kita tak dapat betul-betul dibulatkan. At least dia kata dia tahu itu adalah bau dia, aroma propolis yang dia akan pergi. Ya, akan tempat dulu, dia tahu itu adalah rumah dia. Ini adalah rupa di dalam koloni keluduk yang asal dalam batang kayu. Mungkin kita tidak tahu macam mana bentuk dia. Kita nampak macam dalam dia tu macam luar dia macam reput, tapi kayu tu masih sustain lagi, masih kuat lagi. Kita cuba keluarkan dia punya set perindukan dia. Ini adalah rupa dia punya set perindukan yang ada dalam koloni keluduk. So kita kena ingatkan balik dia banyak kedudukan. Ini kita panggil set perindukan, bukan yang anak. Okey. Dan yang ini kita panggil dia queen cell, ya, lebih besar. Okey. Yang ini putih ni adalah anak ataupun sel yang dah tua. Yang ini yang gelap adalah warna anak yang masih muda. Boleh? Okay. Kita cuba tengok ratu dia ada tak ada. Kalau mungkin kita bernasib baik, biasanya ratu duduk di dalam, dia jarang duduk kat luar. Dia duduk dalam sel perindukan kat dalam, dia tak nak keluar. So kita kena tengoklah kalau katakan dia ada keluar. Okay. Sebab tu bila kita kata kita potong, ya, kita kata kita panjang, kita nak potong, kita kena pastikan mesti ada queen cell. Queen cell ni dalam biasanya letak, boleh nampak kat dalam, ya. Okey, ini adalah contoh queen cell satu. Okey, ini contoh queen cell yang kedua. Okey, Kotak bawah. Kotak rambut. Okey, ini adalah queen cell, ini queen cell, ini queen cell, ya. Ini adalah queen cell kat atas. Sebab queen cell biasa duduk di tengah-tengah. Dia jarang ada kat tepi. Ini sel yang muda, ni ada sel yang tua. Okey, ini adalah queen cell juga. So kalau kita kebetulan ada ratu, kalau dia keluar, lepas tu kita pasang tingkat ni. Nanti dia akan ikat sendiri penutup. Ada soalan? Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.